ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية، فمن صلى عليه مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمن بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب بالإسيان بنوري وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada malam yang berbahagia ini bagi menyambung pengajian kita berdasarkan kepada kitab Matan Surah Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq karangan Sayyidina Abdullah bin Al-Husain bin Tahir rahimahullah taala anhu arda. Khabar teman? Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada minggu ini dalam bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan dengan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi dharain amin. Fasal haji dan umrah. Fasal bahagian berkenaan dengan haji dan umrah. Haji dari sudut bahasa dia apa tuan? Tidak pernah begitu, belum ya? Ada 3 benda yang maksud dia sama. Yang pertama haji, yang kedua niat, yang ketiga tayamum. Saya ulang ya. Yang pertama haji, yang kedua niat, yang ketiga tayamum. Ketiga-tiga perkara ini daripada bahasa Arab dia makna yang sama, iaitu al-qasdu, tujuan. Itu daripada sudut bahasa. Jadi kita kata daripada sudut bahasa, maksudnya boleh juga difahami dengan tayamum, haji dan yang itu dengan makna al-qasdu. Itu daripada sudut bahasa. Cuma yang membezakan dia adalah daripada sudut istilah. Kalau kita kata niat, itu daripada sudut istilah dia adalah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Kita berkeinginan, berhajat ataupun berniat untuk melakukan sesuatu perkara yang diiringi dengan perbuatan. Itu kita dah bincang dalam bab-bab yang sebelum ni berkenaan dengan niat itu mestilah disertakan dengan amalan perbuatan. Angkat takbir, niat dia bila? Ketika angkat takbir. Dan begitulah seterusnya, melainkan puasa. Cuma dalam bab puasa, waktu niatnya adalah malam. Dia tidak diiringi dengan waktu amalan. Bukan maksud dia bila terbit fajar time tu kita niat. Kan kita kata tadi niat daripada sudut istilah itu mestilah muqtarinan bil fi'li, diiringi dengan perbuatan. Tapi dalam bab puasa dia berbeza, kerana ada hadis yang Nabi perintahkan untuk kita berniat pada malam hari. Oleh kerana itu niat dalam puasa diniatkan sebelum daripada amalan perbuatan. Adapun selainnya semuanya diiringi dengan perbuatan wudu, mandi wajib dan sebagainya. Baik. Umrah itu maksud dia apa? Umrah daripada sudut bahasa dia adalah ziarah. Okey. Cuma yang bezanya pada sudut istilah, kalau haji istilah dia adalah qasdu ila baitillahil haram li ada'i manasikil haji. Tujuan
untuk pergi ke Baitullah, ke rumah Allah, ke Makkah Al-Mukarramah, diadai manasikul haji, untuk mengerjakan manasik haji, kefarduan haji, ataupun manasik ni kita kata perbuatan amalan di dalam haji, daripada wukufnya, daripada ihram, tawaf, sa'i dan sebagainya, maka itu nama dia manasik. Ini haji dia perlu sudut istilah dia adalah tujuan pergi ke Makkah, ke Baitullah itu untuk apa? Untuk menunaikan manasik haji. Okey. Kata pengarang, wajib mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup ke atas orang Islam. Okey, pengarang terus bincangkan berkenaan dengan kewajiban untuk menunaikan haji dan umrah, dan pengarang tidak menceritakan tentang mukaddimah, permulaan dalam bab haji dan umrah. Jadi dalam bab haji dan umrah itu dia berlaku khilaf di kalangan ulama, bilakah haji dan umrah itu difardukan. Sebahagian ulama mengatakan haji itu difardukan pada tahun ke-6 Hijrah. Ada sebahagian yang lain mengatakan bahawa haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Itu khilaf di kalangan ulama. Ala kulli hal, haji itu menurut sebagian ulama yang lain bahawa haji itu dah ada sebelum daripada baginda SAW diutuskan. Maka sebagian ulama kata Nabi Adam adalah manusia pertama yang melakukan haji. Dan lebih daripada itu, ada juga sebagian ulama lain kata bahawa ketika mana Nabi Adam tengah tawaf melaksanakan haji, datang Jibril alaihissalam. Jibril kata apa? Kami telah melakukan haji 70,000 tahun sebelum kamu, wahai Adam. So, haji itu dilaksanakan terlebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pendapat ini lemah, ala kulli hal, cukuplah kita tahu bahawa haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa ayat. Kan antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan daripada Allah, bagi Allah itu ke atas manusia melaksanakan haji di Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang berkemampuan. Begitu juga berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ketika mana Nabi ditanya oleh Jibril tentang mahwa al-Islam. Kan Jibril tanya 3 perkara, antaranya al-Islam. Nabi kata apa? Al-Islam huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa ada'il haji man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut buniyal Islam ala khamsin, dibina Islam itu atas 5 perkara. Antaranya yang pertama salat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, yang keempat Nabi kata al-hajju man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Nabi SAW, al-umrah ila al-umrah, umrah daripada satu umrah kepada umrah yang lain, itu adalah kafarah lima bainahuma, merupakan penghapus dosa di antara umrah dan umrah. Kita tunaikan umrah yang pertama dan kita tunaikan umrah yang kedua, di antara umrah yang pertama dan umrah yang kedua itu kata Nabi adalah merupakan penghapus dosa. Maksudnya apa? Semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsukh raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Sesiapa yang melaksanakan haji
fi hadzal bait, di dalam ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Ka'bah. Falam yarfus, dia tidak menuturkan perkataan-perkataan yang keji, walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Raja'a ka yaumi waladathu ummu, dia akan kembali ke negaranya seumpama dia baru sahaja dilahirkan oleh ibunya. Maka ini antara ganjaran-ganjaran yang besar yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis berkenaan mereka yang melaksanakan haji dan umrah. Baik, daripada situ ulama mengambil hukum tentang kewajipan untuk mengerjakan haji. Kata pengarang, wajib mengerjakan haji. Bahkan siapa yang mengingkari tentang kewajipan haji, dia kata tak, sebenarnya haji ni tak wajib dah, sebenarnya haji ni sunat dia, siapa nak buat, kata dia, maka hukumnya kufur. Kerana apa? Kerana dia mengingkari perkara yang ma huwa ma'lum minad din bid darurah, benda yang telah diketahui oleh umum secara pasti. Semua orang tahu yang haji itu adalah perkara yang wajib. Jadi sesiapa yang mengingkarinya maka hukumnya kufur. Baik, kata pengarang, wajib mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup. Haji dan umrah itu yang wajib hanyalah sekali dalam seumur hidup ke atas orang Islam. Ini pengarang nak sebut tentang syarat wajib ataupun siapakah yang wajib untuk melaksanakan haji. Yang pertama, ke atas orang Islam. Selain daripada orang Islam, maka tak sah haji dia, bahkan dia tidak diwajibkan. Begitulah juga yang kita sebut dalam masalah puasa sebelum ni kan. Untuk haji pun sama. Kalau orang yang bukan Islam, dia tidak wajib, bukan tak wajib, maksudnya dia tidak boleh melakukan haji kerana syarat untuk melakukan haji itu adalah Islam. Tapi dia dituntut untuk melaksanakan kerana dia diminta untuk masuk ke dalam Islam. Lalu ketika mana dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, dia tetap akan diazab atas dosa dia meninggalkan haji tadi. Kerana walaupun di dunia dia tak wajib, tapi dia dituntut untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa dia tak masuk dalam Islam? Atas alasan dia tak masuk dalam Islam, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib seperti puasa, haji dan sebagainya, solat dan sebagainya. Kan? Walaupun mereka tak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kerana mereka tak Islam, tapi mereka tetap akan dibalas di akhirat kelak kerana meninggalkan perkara-perkara tersebut. Yang merdeka, syarat yang kedua, orang itu mestilah merdeka. Kalau hamba, maka tak wajib untuk dia melakukan haji dan umrah. Walaupun dia mampu, dia ada duit yang banyak, dia boleh nak pergi haji, tapi dia tak wajib untuk melakukan haji dan umrah. Kerana syarat yang kedua itu mestilah merdeka. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf ni apa? Kita dah bincang dalam banyak bab yang lalu tentang siapakah dia orang yang mukallaf. Antaranya dia mestilah baligh. Baligh adalah antara syarat haji itu sah. Sebab tu bila ada kanak-kanak yang pergi melaksanakan haji dan umrah dalam keadaan dia belum baligh, apa hukum haji dan umrah dia? Sah tak? Sah, tapi dia belum mengangkat kewajipan dia untuk melakukan haji dan umrah. Bila dia baligh, dia tetap wajib untuk melakukan haji dan umrah sekali lagi. Adapun haji dan umrah yang dilakukan sebelum baligh itu dikira sebagai sunat sahaja, bukan melaksanakan perkara yang wajib. Jadi seorang kanak-kanak bila dia melakukan haji dan dia belum baligh, dia belum diangkat kewajipan. Bila dia dah baligh, dia wajib untuk melaksanakan haji itu semula lagi sekali. Sebab tu kadang-kadang orang kata kan, ada kanak-kanak yang pergi haji umrah, orang panggil dah haji. Haji. Tak ada masalah lah kalau kita nak panggil haji kalau dia dah pergi. Saya dulu di sekolah, kawan saya form 1, dia dah pergi melaksanakan umrah. Tapi kita kata selagi mana dia tidak baligh, maka kewajipan dia tidak terangkat. Dia tetap wajib bila dia dah baligh nanti untuk melaksanakan haji dan umrah. Bukan sekadar haji, tapi begitu juga umrah.
Kerana haji dan umrah itu adalah wajib untuk seumur hidup. Seterusnya, berakal. Bila kita kata mukallaf, itu maksudnya apa? Dalam istilah berakal, mumayyiz. Dia tak gila, maka orang gila tak wajib untuk dia melakukan haji dan umrah. Ataupun kanak-kanak, maka yang belum mampu membezakan perkara yang baik dan buruk, maka dia tak wajib untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian syarat yang seterusnya, ada kemampuan harta yang cukup untuk menyampaikannya ke Baitullah dan mengembalikannya ke tanah airnya, yang mana harta tersebut ada selepas ditolak hutangnya, ditolak tempat tinggal dan pakaian yang sesuai untuknya, dan ditolak juga perbelanjaan untuk orang yang wajib dia nafkahi sepanjang tempoh pergi dan pulang. Ini syarat yang seterusnya untuk mewajibkan seseorang itu pergi ke haji, melaksanakan haji dan umrah. Apa dia? Dia mestilah mampu. Kan dalam hadis dan dalam ayat Allah sebut berkenaan dengan menunaikan haji itu man istata', bagi mereka yang mampu. Jadi apa maksud mampu? Mampu tersebut kata ulama yang cukup untuk menyampaikan ke Baitullah. Maksud dia apa? Cukup untuk kos pengangkutan, sama ada kapal terbang, ataupun mengikut kapal layar, kapal dan sebagainya. Ataupun ada orang kan, dia pergi buat haji naik basikal, kan? Itu mampu tak? Kalau dia mampu, maka dia mampulah. Kan ada orang sampai, maksudnya dia mampu. Tapi bukan semua orang yang mampu untuk naik basikal sampai ke Mekah. Jadi orang yang tak mampu itu nama dia tak mampu. Tapi orang yang dia boleh naik basikal sampai ke Mekah, itu nama dia berkemampuan. Ini yang disebut sebagai menyampaikan ke Baitullah. Maksudnya dia ada kenderaan, ataupun kalau dia tak ada kenderaan, dia ada duit untuk menyara perbelanjaan pergi dan juga pulang, sama ada bayar tiket flight ataupun bayar tiket kapal dan sebagainya, kapal laut dan sebagainya. Dan mengembalikannya bukan sekadar dia kata saya ada lah duit Ustaz nak pergi umrah, tapi pergi je, balik tak ada. Balik saya tawakal lah Ustaz, kan? Maka pada ketika itu tak wajib bagi dia. Dia kata kalau lah pergi je ada, balik belum cukup, duduk sini dulu, belum wajib lagi. Dah ada duit pergi dan balik, maka pada ketika itu baru wajib. Okey. Dan mengembalikannya ke tanah airnya, yang mana harta tersebut ada selepas ditolak hutangnya. Kalau ada duit banyak, duit mencukupi untuk pergi dan balik, tapi hutangnya bertambah, kan? Macam orang sekarang lah ramai pergi melancung, hutang tak bayar, post pula dekat Instagram, dekat Facebook, kan? Tunjuk dia pergi berjalan ke Maldives lah, ke Bali lah, kan? Ni kawan pun tengah mau tak bayar hutang, menunggu videonya, dia seronok pergi berjalan. Maka orang yang begini tak wajib untuk dia pergi haji, walaupun dia ada duit yang mencukupi untuk pergi dan pulang ke haji. Tapi masalah hutang dia belum langsaikan hutang dulu. Habis semua hutang baru pergi melaksanakan haji. Habis semua hutang, ada duit lebih, duit cukup untuk pergi dan pulang menunaikan haji, maka pada ketika itu barulah wajib. Sebab itu ulama juga dalam bab sunnah, sebelum kita musafir untuk melaksanakan haji, apa dia? Kita dituntut untuk melangsaikan semua hutang kita. Sebab apa? Supaya bila kita sampai haji di Makkah, kita melaksanakan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang yang melaksanakan haji dia bangga dengan haji dia, tapi kawannya menunggu dia membayar hutang. Kalaulah dia bayar hutang, kawan ni boleh pergi haji, tapi dia tak bayar hutang, dia pergi seronok-seronok pergi haji. Apa perasaan kawan ni? Marahlah, kecil hati. Jadi itu juga menjadi asbab haji dia tak mabrur. Walaupun kadang-kadang orang nampak benda kecil je, alah Ustaz hutang pun nak pergi, so saya balik saya bayar lah. Belum tentu balik boleh bayar, kan? Jadi oleh kerana itu kena selesaikan hutang. Cuma ulama bincang, Ustaz, Ustaz, hutang kereta rumah banyak, macam mana nak langsai kan Ustaz? Tak mampu nak langsai kan? Kita hutang bukan 3 tahun, 4 tahun kan? 9 tahun, 10 tahun. Jadi macam mana? Maka pada kata sebagian ulama, orang yang dia ada hutang yang dia berkemungkinan mampu untuk bayar,
bukan tak mampu. Nanti dia balik dia bayar lah. Maka orang yang macam tu dia boleh melaksanakan haji. Maksudnya apa? Hutang yang bank itu hutang yang mampu dibayar. Sebab kalau tak mampu kita tak diberi pinjam, kan? Itu kalau kita pergi bank akan tengok komitmen. Mampu tak mampu kita bayar, betul tak? Jadi orang yang macam tu, yang wajib bagi dia apa? Bulan yang dia nak pergi haji tu dia dah selesai kan hutang dia. Bukan hutang keseluruhan, kereta 300,000 kena bayar, tak. Cukup dah selesaikan hutang, bayar dulu hutang untuk bulan ni, kan? Baru pergi laksanakan haji. Okey. Ditolak tempat tinggal dan pakaian yang sesuai untuknya. Bukan sekadar dengan kita fikir tentang kos pergi dan pulang, kita juga kena fikir, kena kira kos tempat tinggal di sana, kan? Kos hotel, tempat tinggal. Kalau tak hotel pun kadang-kadang orang kita ada yang pergi ke haji umrah. Haji suka kerana haji agak ketat. So kita daripada tabung haji kan. Umrah, ada orang yang pergi dengan sendiri. Dan sekarang dah boleh. Sebelum ni, sekarang saya tak tahulah. Sebab sekarang Covid, mungkin dia punya perundangan dah berubah. Sebelum daripada Covid, pihak Arab Saudi telah membenarkan untuk kita melaksanakan umrah dengan sendiri, tanpa dengan ejen, kan? Itu keputusan mereka sebelum daripada Covid. Sekarang saya tak pasti. Jadi kalau pergi dengan sendiri boleh tak? Boleh. Kadang-kadang orang yang pergi sendiri dia tak pergi hotel pun, dia tidur dekat rumah pelajar di Madinah, di Makkah. Kita ada ramai pelajar Malaysia yang belajar di Madinah dan Makkah, di Baitul Qura di Makkah. Saya ada beberapa kawan yang belajar di sana. Dan ada kawan saya, ni rakaman, ada rakaman. Tak apalah, saya tak sebut nama lah. Bukan nak empat ni, nak bagi tahu bijaknya dia. Dia dapat tawaran belajar di Madinah. Boleh saya cerita dia dulu lah. Saya baca kitab pun mengantuk kan. Dia dapat tawaran belajar di Madinah. Tapi ketika itu dia belajar di Morocco. Diisi dua-dua. Diisi di Madinah dan diisi di Morocco. Dia dua-dua dia dapat. Sekarang dia dah PhD lah. Dia bila dia buat, tak silap saya ketika itu dia master. Bila dia master, dia tak pergi kelas, dia hanya menulis. Jadi dia buat apa? Ketika menulis tu dia pergi ke Madinah, daftar dekat Universiti Madinah. Bila daftar kat Universiti Madinah, Madinah bagi duit, kan? Kelebihan belajar di Madinah, tuan-tuan tak payah risau, tak payah keluar satu sen pun untuk anak-anak. Memang ditanggung. Hatta ada kawan saya yang tiket balik pun dia bagi. Setiap tahun Madinah akan bagi, Arab Saudi akan bagi tiket untuk balik dan pergi. Cuma kalau tuan-tuan tanya, Ustaz boleh kau belajar Madinah? Ustaz, orang kata belajar Madinah ni lain negara kan? Itu lain cerita dia lah tuan-tuan. Saya tak nak bincang dalam pengajian kita kan. Cuma kalau tuan-tuan tanya saya kata apa? Kalau anak tuan-tuan memang dah kemas ilmu, pegangan ahli sunnah wal jamaah, dah mahir bab fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah, dah mahir dalam bab tasawuf, pergilah ke Madinah, tak ada masalah. Belajar. Sebab apa? Kebanyakan pelajar kita yang pergi ke Madinah, dia tak ada asas. Bukan Madinah je lah tuan-tuan, Morocco pun sama lah. Bila pergi tak ada asas. Apa yang dia dengar kat sana semua dia anggap betul. Yang bukan daripada mazhab Syafi'i pun dia anggap betul. Dia pun bawa ke negeri Malaysia, habis kucak kacir Malaysia. Habis dia bawa benda-benda yang pelik-pelik. Sebab kadang-kadang orang-orang ni tuan-tuan, bila muda ni dia ada semangat. Semangat apa bila kata? Semangat luar biasa. Bila dia sampai kat orang, dia nak sampaikan benda yang luar biasa. Bila sampaikan benda biasa-biasa, orang anggap macam, alah, benda ni saya dah tahu dah Ustaz. Jadi bila dia nak tarik orang macam mana, dia akan cerita benda yang pelik-pelik, kan? Contoh saya katakan tuan-tuan, wuduk tuan-tuan tak batal kalau sentuh dengan orang rumah, sah. Tuan-tuan akan kata apa? Weh, anda Ustaz ni selama ni belajar batal. Ni ada pandangan lain pula, ada dalilnya. Tuan-tuan pun kata, anda ada. Ini sikap sebilangan ahli agama yang kadang-kadang dia rasa nak bawa benda yang baru, akhirnya benda itu merosakkan masyarakat, merosakkan pegangan yang telah kita pegang selama ni. Akhirnya kita berpecah orang yang benar. Jadi itu yang kita tak nak. Yang betul cerita kan. Tak apalah. Kawan saya tadi bila dia belajar di Madinah,
dia buat haji pada musim haji. Sebab pelajar di Madinah mereka ada diberi peluang untuk melaksanakan haji ketika dalam tempoh mereka belajar. Dan beliau juga ketika di Madinah, beliau tak pergi pun Universiti Madinah. Beliau pergi mana? Beliau pergi kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Ulama-ulama kita di Mekah masih ramai yang alim. Ada Syekh Ahmad Al-Maliki dan ramai lagi di kalangan ulama-ulama kita yang masih menetap di Mekah. Jadi kawan saya ni dia bawa, dia tak belajar, dia masuk universiti, dia pergi kat Mekah, dia pergi mengaji dengan ulama-ulama ahli sunnah kita yang berada di Mekah, dan kemudian dia buat haji. Selesai, dapat haji free. Tak ada keluar satu sen pun duit daripada dia. Bahkan kerajaan Madinah boleh bagi dia. Dan begitu juga lah kita, kalau kita nak pergi buat haji dengan sendiri, boleh tak? Boleh, lagi jimat. Dengan syarat ada kenalan, ada anak buah ke ataupun kawan yang belajar di Madinah ataupun di Makkah, cakap dengan dia, tumpang rumah boleh tak? Kan? Kalau dia kata boleh, tumpang lah. Biasanya kalau di Madinah saya tak pasti sebab dia ada duduk asrama, dan asrama dia dikawal ketat, kemungkinan sukar. Cuma kalau ada pelajar yang duduk di rumah asing, bukan di dalam asrama, itu bolehlah kita tumpang. Okey, bila ada rumah boleh tumpang, maka itu dah dikira dia diwajibkan. Maksudnya apa? Dia mampulah untuk pergi, walaupun dia tak keluarkan satu sen, tapi dia dah mampu sebab ada orang sediakan tempat tinggal untuk dia, maka dia juga menjadi wajib untuk melaksanakan haji. Okey, pakaian yang sesuai. Begitu juga dengan pakaian, sebab kita tahu dan nanti kita akan bincang berkenaan dengan melaksanakan haji itu, ada pakaian-pakaian yang ditetapkan oleh syarak untuk kita pakai, bukan sesuka hati kita nak pakai apa yang ada. Maka kalau dia ada duit, kemampuan untuk membeli pakaian, maka dia adalah wajib untuk dia melaksanakan haji. Dia termasuk dalam golongan yang kita sebut sebagai berkemampuan. Dan itu adalah juga perbelanjaan untuk orang yang wajib dia nafkahi sepanjang tempoh pergi dan pulang. Ini juga penting. Jangan fikir kita pergi ke haji kita pun settle, kita tak pedulilah apa yang ada kat rumah kita, anak kita makan tak makan ke tak ke. Jadi ini masalah. Sebab seseorang itu dikira berkemampuan bila dia dah selesaikan nafkah untuk anak, untuk isteri dia dalam tempoh dia tak ada. Kan? Kalau kita bincang dalam bab munakahat, nafkah tu wajib bila kan? Berapa kadar nafkah yang wajib dinafkahi seorang suami kepada isteri? Ada orang kata 300 sebulan, ada orang kata 200, ada orang kata 5,000 sebulan nafkah. Jadi berapa kadar yang sepatutnya? Mengikut kemampuan. Okey. Dan dalam mazhab Syafi'i, bila kita bincang bab munakahat, cuma dalam ni kita tak bincang lah, kita tak ada dalam bab munakahat, cuma saya masukkan sedikit tentang bab nafkah. Sebab ni orang ramai tak faham. Akhirnya berlaku penceraian. Dia kata suami saya tak bagi nafkah, dia kata. Bila tanya suami kata saya bagi 100 sebulan. Bini dia kata mana cukup, ikan lagi mahal, boreh lagi nak beli. Pada ketika itu, adakah suami dia telah melaksanakan nafkah? Sudah. Sebab nafkah tu syarat dia apa? Syarat dia atas kemampuan suami. Kalau suami mampu bagi nafkah 100, bagi nafkah 100. Kalau suami bagi nafkah, mampu bagi nafkah 200, bagi 200. Maka kadar dia adalah mengikut kadar kemampuan suami, bukan kadar keinginan isteri. Kalau keinginan isteri 10,000 pun tak cukup, kan? Dan syarat yang kedua, mestilah, ini penting tuan-tuan untuk orang yang nak kahwin. Hari ni kita ramai orang muda itu yang nak kahwin tapi tak tahu apa dia maksud nafkah yang wajib untuk dia laksanakan nanti bila dah kahwin. Dia hanya fikir seronok je, dia tak tahu apa yang wajib untuk dilaksanakan. Jadi seseorang itu yang bila dikatakan dia wajib untuk kahwin, dia mesti ada nafkah untuk isteri dia bila? Selama tempoh sehari dan semalam. Kalau dia mampu untuk bagi nafkah daripada pakaian, makanan, tempat tinggal sehari dan semalam, maka pada ketika itu dia dijadikan, maknanya dia bolehlah kahwin, dia mampu untuk memberi nafkah kepada isteri dia. Maka begitulah dalam bab ini, bila kita kata yang wajib dia nafkahi, maksudnya dia kena beri nafkah selama mana dia tak ada di rumah, selama mana dia pergi menunaikan haji. Kena tinggalkan siap-siap agak-agak lah, kira berapa dalam tempoh
lebih kurang sebulan lebih. Berapa tempoh biasanya anak dengan isteri kita akan buat perbelanjaan, makan, pakaian, rumah, api, elektrik dan sebagainya. Dah tolak, ada duit lebih, dan duit lebih tu mampu boleh untuk kita melaksanakan haji, pergi dan balik, tempat tinggal di Mekah dan sebagainya, maka pada ketika itu barulah wajib untuk melaksanakan haji. Maka ini yang disebut, kesemua perkara yang disebut pengarang ini yang dimaksudkan sebagai berkemampuan. Okey, kita ringkaskan. Yang pertama, syarat dia apa untuk seorang itu wajib melaksanakan haji? Dia mestilah seorang yang Islam, yang pertama. Yang kedua, dia adalah baligh. Yang ketiga, dia berakal. Yang keempat, dia merdeka. Yang kelima, dia ada bekalan dan kenderaan. Maksudnya apa? Dia ada, kita dah sebut tadi kan, dia ada kenderaan pergi dan balik dan bekalan. Dalam tempoh pergi dan balik ada makan. Jangan dia fikir tiket flight dia tak fikir makan dalam tempoh flight tu. Dah kebulu dalam tempoh flight. Jadi makanan dalam tempoh perjalanan itu pun dikira, untuk dikira sebagai seorang itu mampu. Yang ke-6, perjalanan selamat. Ini disebut oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab yang lain tentang orang yang dikira mampu itu mestilah perjalanan dia selamat. Bila kita kata perjalanan selamat, maksudnya apa? Dalam perjalanan confirm tak ada singa ke, tak ada rimau yang menunggu depan tu. Kalau dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah contoh dia, dalam perjalanan tu ada singa menunggu di ujung jalan, maka pada itu tak wajib dia. Begitu juga jalan yang dia nak pergi haji itu contoh dia biasanya ada perompak, maka pada itu pun tak wajib bagi dia. Bahkan wajib untuk dia duduk rumah, tak keluar pergi ke menunaikan haji, kerana dia akan membawa fasad, membawa kemusuhan kepada diri dia sendiri. Okey, yang ke-7 iaitu mampu. Mampu itulah kita sebut tadi, pakaian untuk ahli keluarga, pakaian untuk berada di sana, minuman, makanan untuk dia berada di sana. Begitu juga dengan ahli keluarga yang ada di Malaysia dan sebagainya. Maka itu semuanya dikenali sebagai orang yang berkemampuan. Kalau ada semua syarat-syarat tersebut, maka pada ketika itu barulah dia wajib untuk melaksanakan haji. Sebelum daripada itu, maka tak wajib untuk dia melaksanakan haji. Ketika saya di Jabatan Mufti, ada satu soalan ditanya tentang bagaimanakah orang yang dia sakit, kemudian dia minta kepada orang untuk buatkan haji untuk dia. Kita panggil sebagai apa? Haji badan. Tapi bila dia sihat, adakah dia wajib untuk buat haji balik ataupun tidak? Sebabnya dia dah bagi orang buat ni yang pertama, tiba-tiba dia sihat. Ingat dah sihat dah, tiba-tiba tak apa dimakan dia sihat. Wajib tak dia buat haji lagi? Wajib untuk dia buat haji. Walaupun dia dah upah orang pada awal tadi untuk buat haji, sebab pada ketika itu dia tak mampu, kan? Tiba-tiba bila dah sihat dan dia ada kemampuan yang kita sebut tadi, perjalanan, ada tambang, selesai hutang, mampu untuk bagi nafkah ke keluarga, maka dia wajib untuk laksanakan haji semula. Okey, jelas ya? Seterusnya kita masuk kepada rukun-rukun haji. Rukun haji adalah 5. Sebagian ulama sebut 6. Tapi dalam kitab ini pengarang menyatakan 5 rukun haji. Yang pertama apa dia? Berihram. Berihram maksudnya apa? Niat berihram. Itu adalah rukun yang pertama. Kalau tak niat berihram, maka tak sah haji dia. Begitu juga dengan umrah dia. Nanti kita akan jumpa berihram di miqat. Kan? Berihram di miqat itu bukan rukun. Yang rukun adalah niat berihram. Adapun niat di miqat itu adalah perkara yang wajib. Nanti kita bincang apa beza rukun dan yang wajib. Berihram dengan niat bergantung kepada niat dia. Kalau dia umrah, niat umrah. Kalau haji, niat haji, nawaitul hajjah wa ahramtu lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu lillahi ta'ala. Kalau buat haji ifrad, kita akan haji ifrad apa adalah? Saya yakin tuan-tuan nama yang dah tunaikan haji kan? Haji ifrad apa dia? Haji ifrad adalah haji yang paling afdal di sisi mazhab Syafi'i. Haji ifrad kita akan buat haji dahulu,
kemudian baru kita buat umrah. Itu nama dia haji ifrad. Tapi kalau dalam haji ifrad kita akan niat masing-masing lah. Kita niat haji dahulu, kemudian bila dah selesai haji baru kita niat umrah. Yang kedua nama dia haji tamattu, kan? Haji tamattu itu kita buat umrah dahulu baru diikuti dengan haji. Kenapa nama dia tamattu? Tamattu ni maksud dia dalam bahasa Arab, maksud dia berlazat-lazat, bersenang-senang. Kenapa haji tamattu itu dikira bersenang-senang? Sebab bila kita dah sampai di Mekah, kita akan buat umrah dahulu. Bila kita dah buat umrah, kita dah selesai umrah, maka pada ketika itu kita dah boleh buat perkara yang haram. Kita dah tak dikira sebagai orang yang berihram. Kita boleh cabut kuku, potong kuku, kita boleh gunting rambut, kita boleh bersama dengan isteri. Perkara-perkara yang diharamkan ketika berihram itu telah selesai bila dah selesai umrah. Bila haram balik, bila start nak buat haji balik pada 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Maksudnya dia ada tempoh yang dia boleh senang lenang, bukan dalam keadaan berihram. Itu nama dia haji tamattu. Jadi haji tamattu dalam mazhab Syafi'i boleh dilaksanakan, tapi kena bayar dam. Bila selesai nanti kena korban seekor kambing. Begitu juga dengan haji kiran. Haji kiran itu adalah haji yang dilaksanakan sekaligus, niat haji dan umrah sekali. Okey, kalau orang yang buat haji kiran, maka dia pun sah, tapi wajib bayar dam. Haji kiran ni dia akan niat macam mana? Dia niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu lillahi ta'ala. Sahaja aku melaksanakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Maksudnya dia niat sekali dan perbuatannya pun semua sekali. Dia wukuf sekali. Wukuf memang tak adalah wukuf memang sekali, wukuf di haji. Dia sa'i hanya sekali, dia tawaf hanya sekali, tak perlu buat 2 kali. Jadi kalau haji ifrad kena buat 2 kali. Kena buat haji, kena tawaf haji. Nanti bila buat umrah kena tawaf umrah pula. 2 kerja. Tapi kalau haji kiran buat sekali dah melengkapi haji dan umrah. Cuma daripada sudut afdal dia, yang pertama haji ifrad adalah haji yang paling afdal, dan dia haji yang tak perlu untuk kita bayar dam. Selesai kita buat haji tu balik, tak payah bayar apa-apa dam. Adapun haji tamattu dan haji kiran itu kena bayar dam. Selesai daripada kita melaksanakan haji, kita kena korban seekor kambing. Ataupun kalau kita tak nak korban seekor kambing, boleh kita korbankan 1/7 daripada lembu ataupun unta di sana. Pergilah kita jumpa dengan Pak Arab tu kan, kata tanya kambing ni berapa seekor. Nanti dia akan beritahu berapa, kita kata sembelihlah. Nanti yang selesaikan dia, tuan-tuan tak payah risau. Tuan-tuan hanya bagi duit dan dia akan selesaikan sama ada dia nak bagi kepada siapa. Yang penting tuan-tuan dah laksanakan dam, iaitu sembelih seekor kambing ataupun mengambil 1 daripada 7 bahagian unta dan lembu. Dia sama macam korban. Itu pertama, berihram, iaitu berniat. Dan bila kita sebut berihram, maka bila dah niat, semua perkara yang haram dilakukan. Sebab itu nama dia ihram. Ihram ni apa asal perkataan dia? Haram. Kenapa asal perkataan dia haram? Kerana bila dia dah berniat, maka semua perbuatan yang sebelum ni halal jadi haram. Sama macam sembahyang. Kan bila kita kata takbiratul ihram, kan sama perkataan dia. Takbiratul ihram dan ihram di haji itu sama. Kenapa nama dia ihram? Kerana sebelum tu halal. Sebelum daripada sembahyang, makan tu halal. Boleh makan, boleh minum. Tapi bila angkat takbiratul ihram, haram makan, haram minum, haram perbuatan-perbuatan lain yang sebelum itu tak haram. Begitu juga dengan haji. Bila kita dah berniat, maka semua yang sebelum itu halal, dia jadi haram. Contoh dia apa? Pakai pakaian yang berjahit. Sebelum itu boleh, tapi bila dah niat haram, maka tak boleh untuk pakai pakaian yang berjahit. Itu kita akan tengok nanti. Okey. Sebab tu biasanya kita ketika melaksanakan haji dan umrah, kita dah siap-siap dah pakai kain ihram. Kan? Jangan salah faham, bila disebut berihram ada orang faham, ustaz berihram ni maksudnya pakai kain ihram. Tak. Berihram ini adalah niat ihram. Cuma kenapa kita pakai siap-siap sebelum nak naik flight? Kan? Kita dah pakai daripada Malaysia, kita dah pakai. Sebab apa? Supaya nanti takkan nak tukar dalam
flight. Kalau nak tukar dalam flight boleh tak? Boleh, cuma sukarlah kita nak cari tempat dan sebagainya. Maka sebaiknya untuk kita siap-siap kita pakai pakaian ihram sebelum kita naik flight. Ataupun kalau umrah biasanya mudah, sebab kita akan berhenti di Madinah dahulu. Jadi sebelum nak masuk di miqat nanti kita boleh tukar pakaian. Okey. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini rukun bagi haji dan bukan rukun bagi umrah. Itu nanti pengarang akan sebut. Okey, wukuf di Arafah. Bila kita akan wukuf di Arafah? Pada 9 Zulhijjah. Itu adalah wukuf di Arafah. Kenapa nama dia Arafah, tuan? Ulama khilaf kenapa nama dia Arafah. Antaranya ulama kata nama dia Arafah. Arafah itu asal perkataan dia adalah Arafah, ain rafa. Maksud dia kenal. Kenapa medan Arafah itu dikenal sebagai Arafah? Kerana sebagian ulama kata di situ adalah tempat di mana Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Bila Jibril nampak Nabi Adam di padang Arafah, Jibril terus kenal yang itu adalah Nabi Adam. Maka di situ dinamakan tempat itu sebagai Arafah. Sebagian ulama kata nama tersebut dinamakan Arafah kerana di situ adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi bila bertemunya Nabi Adam dan Hawa, itu namanya Arafah, kenal. Bila Adam nampak di Hawa, maka Adam pun kenal. Maka dinamakan tempat itu sebagai Arafah, tempat perkenalan. Itu hanya khilaf dengan ulama tentang bagaimana dinamakan sebagai Arafah. Okey, jadi tempoh untuk wukuf di Arafah itu bila, tuan-tuan? Daripada lepas zuhur 9 Zulhijjah. Dia bukan masuk maghrib. Start mulanya wukuf di Arafah adalah tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah. Zuhur lah kita kata. Masuk je waktu zuhur, maka pada ketika itu dah start dah masa untuk wukuf di Arafah. Wukuf sebelum tu tiba-tiba pagi saya kata tak apalah, saya nak buat pagi sikit lah, kan sosak, dia kata boleh tak? Tak sah haji dia kerana belum masuk waktu wukuf. Masuk waktu wukuf bila? Tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah di Mekah. Tuan-tuan jangan kira hari Malaysia pula. Kan kadang-kadang orang nak tengok hari Malaysia, ustaz saya ikut kalender Malaysia, ustaz ini belum 9 Zulhijjah. Tak. Ikut keadaan di mana kita berada, ikut kalender di Mekah. Sebab kita di Malaysia tak sama. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, Mekah dah wukuf di Arafah, tapi kita belum, sebab kita anjak sehari. Itu kan kita dah bincang berkenaan dalam bab bagaimana kita nak menetapkan waktu bulan. Macam mana kita nak tetapkan masuknya bulan Zulhijjah. Itu berbeza. Kita akan tengok kepada matlak, sama ada nampak atau tak daripada Malaysia. Kita tak ikut di Mekah. Walaupun sebelum ini kita ikut Mekah. Kalau Mekah puasa, kita puasa. Mekah raya, kita pun raya. Mekah haji, kita pun haji. Tapi kemudian ulama ijtihad, ulama kata tak boleh macam tu, sebab matlak kita berbeza. Tempat nampak anak bulan itu berbeza. Jadi waktu untuk masuknya 1 Zulhijjah itu pun berbeza. Lalu kita mengikut ijtihad di Malaysia. Cuma orang yang melakukan haji di Mekah kena ikut ijtihad ulama di Mekah bila mereka menentukan 9 Zulhijjah. Okey, wukuf di Arafah. Daripada 9 Zulhijjah, tergelincirnya matahari 9 Zulhijjah sehinggalah fajar 10 Zulhijjah. Itu tempoh untuk berwukuf di Arafah. Okey. Jadi sebelum atau selepas itu tak sah bagi dia kerana dia tidak melaksanakan rukun daripada haji. Dan syarat untuk berwukuf di Arafah itu, bila kita kata wukuf, dia hanya perlu sedetik, lahzah kata ulama. Dia bukan kena duduk 5 minit ataupun duduk sepanjang malam, tak. Cukup hanya dengan kita duduk sebentar. Bahkan kata ulama, kalau kita lalu pun naik bas, lalu yang tak berhenti pun, maka itu pun telah dikira wukuf di Arafah. Dia berbeza nanti dengan mabit di Mina. Sebab tu beza wukuf dan mabit. Bila kita kata wukuf, itu hanya seketika, tak wajib untuk kita tunggu sepanjang malam. Daripada tempoh tergelincirnya matahari 9 Zulhijjah sehinggalah fajar 10 Zulhijjah, kalau kita ada di Arafah, maka dah sah.
kita dah kira berwukuf di Arafah. Dan syarat dia, kita tak boleh gila ataupun pengsan. Kalau kita gila ataupun kita pengsan dalam bas pun lalu je, maka tak sah wukuf kita. Kita tidak dikira sebagai melakukan wukuf di Arafah. Ataupun bas berhenti, ataupun kita dah turun dah pengsan, tak sempat kita wukuf di Arafah, maka pada ketika itu kita belum melaksanakan wukuf di Arafah, maka haji kita tidak sah. Berbeza dengan tidur. Kalau tidur itu tetap sah, kan? Perjalanan jauh pada Madinah contoh, dia tertidur dan dia sedar-sedar dah sampai ke hotel. Katalah dah sampai dah, tak sedar pun dia kata dia tidur sepanjang perjalanan. Jet lag kan, jauh perjalanan, pertukaran masa, cuaca, dia pun tidur. Sah tak dia punya wukuf di Arafah? Sah. Kerana syarat dia mesti tak pengsan, tak tidur. Kalau tidur, maka dia dikira sah. Okey. Kemudian yang ketiga, rukun bagi haji adalah tawaf di Baitullah. Itulah nama dia tawaf ifadah. Sebab tawaf ada 3. Yang pertama tawaf qudum. Itu tawaf yang kita akan datang first time. First wukuf kita adalah wukuf qudum, tawaf qudum. Tawaf qudum ni tawaf kita sebut sebagai tawaf permulaan. Kemudian ada yang kedua, nama dia tawaf ifadah. Yang ketiga tawaf wida', tawaf selamat tinggal. Yang wajib, yang rukunnya adalah tawaf ifadah. Adapun tawaf qudum dan tawaf wida' itu adalah sunnah. Walaupun nanti kita akan bincang, sebagian ulama kata dia adalah wajib, tawaf wida'. Okey. Bila waktu untuk tawaf? Waktu start tawaf adalah pertengahan malam 10 Zulhijjah. Itu adalah waktu start, waktu mula kita boleh tawaf di Baitullah. Dan dia tak terbatas sampailah habisnya hari ayam tasyrik 13 Zulhijjah. Boleh kita melaksanakan tawaf. Cuma yang afdal dia adalah sebelum zuhur pada 11 Zulhijjah. Itu adalah waktu yang afdal untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Okey, dan ulama juga bincang tentang wajib-wajib tawaf. Cuma pengarang tak sebut dalam ni kerana kita sebut, pengarang hanya menyatakan dengan ringkas, kan. Antara yang wajib tawaf tu apa? Yang pertama, tawaf itu mestilah dilakukan 7 kali. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Cuma kalau seseorang itu dia terlupa, ini dah 6 ke 7, dia akan ambil apa? Dia ambil 6, pusing lagi sekali, cukupkan 7. Kerana 7 itu yakin, 6 itu syak. Okey, jadi ambil yang lebih tak apa, jangan ambil yang kurang. Dia sama macam rakaat dalam sembahyang. Yang kedua, Kaabah itu mestilah berada di rusuk sebelah kiri dia. Itu syarat wajib untuk tawaf. Kaabah itu mesti berada di sebelah kiri dia, tak boleh dia berada di sebelah kanan. Yang ketiga, mula start bilangan 1 daripada 7 pusingan itu adalah bermula daripada Hajarul Aswad. Dan syarat dia mestilah bukan sekadar kaki kita masuk, tapi badan kita semua masuk. Maka pada ketika itu barulah dikira kita mulakan satu pusingan Kaabah, kita satu pusingan tawaf. Dan pusingan tersebut Kaabah mesti berada di belah kiri kita sehinggalah kita habis 7 pusingan. Tak boleh kita pusing. Kalau kita gerak sedikit, maka kena mula balik daripada awal tawaf. Okey, jadi syarat dia mestilah rusuk kiri berada di sebelah kiri Kaabah. Rusuk kiri berada di menghadap ke Kaabah. Sebab tu dulu ada ustazah saya, Allah yarhamah, dah meninggal dunia dah. Beliau cerita ketika mana beliau melaksanakan haji, beliau diganggu oleh Arab ni tuan-tuan. Bukan boleh percaya pun tuan-tuan. Dekat Kaabah tu pun dia boleh buat perangai. Dia mengacau perempuan yang ada di ketika tawaf. Kan ramai. Jadi pada ketika itulah dia mengambil kesempatan. Kadang-kadang dia bukan nak tunaikan haji pun, dia nak mengambil kesempatan.
dalam keadaan ramai. Jadi ustazah saya ketika dia melaksanakan tawaf itu, dia disentuh oleh seorang lelaki Arab. Dia tak boleh pusing. Kalau dia pusing, dia kena pusing balik, mula balik daripada satu. Jadi dia buat apa? Dia terus habiskan pusingan yang ketujuh. Bila habis je, dia dijerit syurtah. Dia panggil polis. Ni ada orang jahat. Polis tu pun tangkap. Selesai. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalaulah kita terhilang, kita jalan dengan keluarga, jalan dengan anak, tiba-tiba anak hilang ketika tawaf sesak-sesak, hilang. Apa kita nak buat? Maka yang sepatutnya kita kena berhenti. Jangan terus berjalan. Berhenti, pusing, tengok ada ke tidak. Okey, kalau kita dalam keadaan berjalan dan kita pusing, maka pada ketika itu batal tawaf. Kena mula daripada awal. Tapi kalau kita berhenti dan kita pusing, walaupun rusuk kita tak menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah, maka pada ketika itu tak batal tawaf kita. Kita boleh teruskan tawaf tersebut. Okey. Yang keempat, dalam masjid, mestilah tawaf dalam masjid. Tak boleh kita tawaf daripada hotel, kita pusing daripada hotel. Tak boleh. Syarat dia tawaf mestilah dilakukan dalam masjid. Sebab tu juga ada orang dia buat pusing tawaf di Mina, itu dah terkeluar daripada masjid, maka tak sah tawaf dia. Tawaf mesti dilakukan dalam kawasan masjid, walaupun di atas udara. Di atas udara maksudnya apa? Dia buat bahagian atas, dia tawaf. Dia tak tawaf kat bawah, dia tawaf kat atas. Sah tawaf dia. Okey. Yang kelima, niat. Jadi tawaf pun ada niat, sama macam ihram. Ihram itu niat lain, tawaf tadi niat lain. Dan bukan tujuan lain. Dia pusing-pusing, kita tanya apalah acik pusing ni cik? Kau janak tu berlari dia nak menangkap dia. Maka itu tidak dikira sebagai tawaf. Walaupun pada ketika itu dia tawaf, tiba-tiba dia nak kejar orang lain, maka dah terkeluar. Sebab niat dia pada ketika itu bukan nak melaksanakan tawaf, tapi nak buat benda lain. Niat nak melaksanakan tawaf tu mestilah diteruskan daripada pusingan pertama sehinggalah pusingan yang ketujuh. Syarat yang ketujuh, tutup aurat. Aurat mesti ditutup sepanjang 7 pusingan. Dan begitu jugalah yang ke-8, mestilah dalam keadaan suci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini yang jadi masalah, sebab dalam mazhab Syafi'i batal wudu kalau bersentuhan lelaki dan wanita. Dalam keadaan di tawaf, dalam keadaan yang ramai, berpusu-pusu, macam mana kita nak jaga kita punya wudu? Maka pada ketika itu ulama membenarkan kita untuk mengambil pandangan dalam mazhab Maliki, dan sebagian kita ambil pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau lelaki dan wanita sentuh tanpa dengan syahwat, maka tak batal wudu. Dalam mazhab Hanafi, kalau bersentuh dalam keadaan bersyahwat pun wudunya tetap tidak batal. Jadi dalam masalah ini ulama berfatwa bahawa boleh kita mengambil pandangan dalam mazhab Maliki ataupun mazhab Hanafi, supaya tak perlulah kita setiap kali kita berlanggar dengan orang kita kena berhenti ambil wuduk sambung balik, batal wuduk sambung balik. Tak perlu. Sebab pada ketika itu kita mengambil pandangan dalam mazhab Maliki dan Hanafi yang mengatakan tak batal bersentuhan di antara lelaki dan wanita. Cuma syarat dia yang kita kena faham, ambil wuduk mesti ikut cara mazhab Maliki. Tak boleh ambil wuduk cara mazhab Syafi'i, tiba-tiba batal ambil mazhab Maliki, tak sah. Ataupun ambil wuduk cara mazhab Maliki, ambil batal mazhab Hanafi, tak boleh. Jadi kena faham bagaimanakah cara ambil wuduk dalam mazhab Maliki, baru boleh ambil batal dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, dia mesti, yang pertama syarat dia mestilah adalku, diratakan. Tak boleh hanya dengan tuan-tuan jiru air. Mazhab Syafi'i sah selagi mana air itu sampai kepada seluruh anggota badan, walaupun kita tak sapu, kita tak ratakan. Yang penting kalau air itu semua dah sampai, maka sah. Sama juga dengan kaki. Ada orang kata kaki tu kena gosok, kalau tak sah wuduk. Tak. Dalam mazhab Syafi'i cukup dengan kita buka paip, kita alihkan kaki, dan kita yakin kaki kita semua kena air wuduk. Dan sebagian ulama kata jari kaki kita renggang lah. Kalau jari yang rapat itu tak boleh, sebab air tak sampai. Dia memang orang yang kita kata kurus lah. Jadi jari kaki dia tak rapat,
dia jiruskan air dan dia yakin air itu sampai ke seluruh anggota kaki dia, anggota wuduk, maka sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki tak sah. Kenapa? Sebab syarat dia mesti ad-dalku, mesti diratakan di seluruh anggota wuduk. Kena sapu, kena gosok, baru wuduknya sah. Dan dalam mazhab Maliki juga, rambut itu mestilah dibasuh ke semua, bukan sebahagian. Okey, dalam mazhab Syafi'i tak, mazhab Syafi'i kata sehelai pun dah sah. Kan? Tapi dalam mazhab Maliki tak sah, kena sapu keseluruhan. Kalau dalam mazhab Hanafi, rambut itu mestilah dibasuh 1/4, dibahagikan 4 kawasan. Jadi 1/4 itu mesti basah, barulah wuduknya dikira sah. Ala kulli hal, untuk mengambil pandangan tersebut, ambillah wuduk cara mazhab yang kita nak ambil batal dia. Okey, selesai bab dengan suci. Berkenaan dengan tawaf, kalau tengah tawaf ustaz terkontut, macam mana nak buat ustaz? Pada ketika itu kita boleh keluar, ambil wuduk, kemudian masuk balik, sambung daripada mana kita berhenti. Tak perlu mula daripada awal. Okey, seterusnya rukun yang keempat, sa'i di antara Safa dan Marwah. Okey, ini rukun yang keempat, iaitu sa'i. Sa'i ni apa maksud dia? Sa'i ni maksud dia berjalan lari anak. Okey, sa'i di antara Safa dan Marwah, daripada Jabal Abi Qubais sehinggalah ke Marwah. Dan syarat-syarat sa'i ini pun ada beberapa syarat, ada 4 syarat. Yang pertamanya, syarat wajib bagi sa'i ini, dia mestilah dilakukan 7 kali, sama macam tawaf. Cuma dalam sa'i, kita bukan dikira kita pergi daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu dikira sekali. Tak. Kalau dalam sa'i, daripada Safa ke Marwah itu sekali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah balik 3 kali. Dia kira perjalanan, bukan pergi balik dikira sekali. Tak. Kita daripada Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa balik 2 kali dah. Kemudian habiskan sehingga 7 kali. Yang kedua, syarat wajib dia mesti mula daripada Safa. Tak boleh mula daripada Marwah. Tuan kata, ustaz, ramai ada kat Safa ni nak mula, saya mula daripada Marwah lah. Sama ya ustaz? Tak boleh. Kenapa? Sebab ada hadis sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, nak mula daripada mana? Safa ke Marwah? Nabi sebut apa? Ibtadi'u bima bada Allahu bihi. Mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalil ini jugalah ulama sabitkan, ulama tetapkan tertib dalam wuduk, tertib dalam sembahyang, tertib dalam amalan-amalan lain. Kenapa? Sebab Nabi sebut ibtadi'u ma bada Allahu bihi, dengan apa yang Allah mulakan. Apa maksud mulakan dengan apa yang Allah mulakan? Allah sebut dalam Al-Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Safa dan Marwah. Jadi sebabkan Allah sebut Safa dahulu baru Marwah, lalu Nabi sebut mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Allah mulakan dengan Safa, lalu mulalah daripada Safa, kemudian ke Marwah, Marwah ke Safa. Yang ketiga, mestilah dilakukan lepas daripada tawaf. Tak boleh sa'i sebelum daripada tawaf. Sebab tu nanti kita sebut rukun yang keenam yang tak disebut oleh pengarang, iaitu tertib. Wukuf, maaf saya, sa'i itu mestilah dilakukan selepas daripada tawaf. Sama ada tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Kalau dah buat tawaf kudum, maka dah boleh sa'i. Tak perlu untuk tunggu sampai tawaf ifadah. Okey, sebab syarat dia hanyalah melaksanakan tawaf. Yang keempat, mestilah jalan sa'i dalam kawasan sa'i, kawasan Safa dan Marwah, tak boleh lebih. Cuma sekarang kerajaan Arab Saudi dia dah besarkan, kan? Kalau tuan-tuan pergi umrah dan haji, kerajaan Saudi telah besarkan Safa dan Marwah sebab terlalu ramai dan nak memudahkan perjalanan pergi dan balik. Lalu ada orang kata, ustaz, ini dah keluar daripada kawasan Safa dan Marwah. So ada orang kata, sebab kalau keluar, maka Safa dan Marwah sa'i dia tak sah, kerana dia buat luar daripada kawasan Safa dan Marwah. Tapi ulama bincang balik, ulama Saudi berijtihad, mereka kata memang mereka dah ukur, memang itu masih dalam kawasan Safa dan Marwah. Sebab apa? Gunung Safa dan Marwah tu besar.
Dia bukan bukit, dia adalah gunung. Jadi bila gunung, kawasan dia pun besar. Jadi bila mereka, walaupun mereka besar kan, dia masih berada dalam kawasan gunung Safa dan Marwah. Maksudnya dia masih berada dalam perjalanan di antara Safa dan Marwah. Dan di Safa ni juga tuan-tuan adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu antara sunnah Nabi SAW, bila berada di Safa, sebelum kita nak mula sa'i, kita disunatkan untuk berdoa menghadap ke arah Kaabah, menghadap ke arah kiblat. Walaupun kita tak nampak Kaabah, kerana sekarang Kaabah dah terlindung sebab bangunan yang banyak, tapi disunatkan untuk kita menghadap ke arah kiblat dan berdoa, kerana di situ adalah antara tempat mustajabnya doa. Begitu juga tadi saya terlupa untuk sebut ketika di Kaabah, antara tempat yang mustajab doa adalah di, yang pertama, bila kita dah selesai tawaf tadi, maka kita disunatkan untuk solat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kan makam Nabi Ibrahim yang tinggi tu, maka disunatkan untuk solat di situ, kerana di situ adalah antara tempat mustajabnya doa. Kalau tak dapat sebab terlalu ramai, maka kita disunat juga untuk kita solat di belakang Hijr Ismail. Itu juga adalah antara tempat yang mustajab untuk doa. Dan tempat yang ketiga, antara tempat yang mustajab untuk kita doa adalah di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Itu juga adalah antara tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena faham dalam masalah tawaf tadi, tak boleh kita tawaf dalam kawasan Hijr Ismail. Itu tak dikira tawaf, tawafnya tidak sah. Ada orang yang kata, ustaz ambil jalan pendek sikit lah, jauh lah nak pusing Hijr Ismail tu, saya masuk dalam. Kan dia masuk sebelum daripada makam Ibrahim, sebelum Hijr Ismail. Boleh bayangkan tuan-tuan pernah pergi kan? Ke ada yang tak pernah pergi? Kalau di Kaabah itu ada, ini Kaabah, depan dia ada Hijr Ismail, ada makam Nabi Ibrahim, ada Hijr Ismail yang panjang tu. Jadi di antara Kaabah dan makam Nabi Ibrahim itu tak boleh kita pusing untuk tawaf, kerana dia masih dalam kawasan Kaabah. Jadi kena pusing luar daripada makam, barulah tawaf dia dikira sebagai sah. Okey, kita kembali balik kepada sa'i. Maka selesailah tuan-tuan kan. Itu sa'i ada 4 syarat. Yang pertama, dilakukan 7 kali, mula daripada Safa, dilakukan lepas daripada tawaf, dan mestilah dalam kawasan sa'i, tak boleh luar daripada kawasan sa'i. Kemudian yang kelima, bercukur atau potong rambut. Bercukur ini adalah untuk lelaki. Perempuan jangan mengado-ngado nak cukur. Ustaz, saya nak ikut sunnah Nabi lah ustaz, saya nak bercukur juga, boleh tak? Tak boleh. Maka yang wanita hanyalah cukup sekadar dengan dipotong hujung rambut. Biasanya kita akan ambil dalam seinci rambut hujung, gunting, selesai. Itu dah kira sebagai potong rambut. Adapun lelaki, afdalnya adalah bercukur. Itu yang paling terbaik. Kerana Nabi sebut dalam hadis, rahimallahul muhallaqin, semoga Allah merahmati orang yang bercukur rambut. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah, kalau dia pendekkan rambut? Nabi ulang lagi, rahimallahul muhallaqin, semoga Allah merahmati mereka yang mencukur rambut, sehinggalah 3 kali. Walaupun sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau pendekkan macam mana? Nabi tetap jawab, semoga Allah merahmati orang yang cukur rambut. Maksud dia apa? Afdal dia adalah cukur rambut. Kemudian kali yang keempat baru Nabi kata, rahimallahul muqassirin, semoga Allah merahmati mereka yang memendekkan rambut. Nak menunjukkan apa? Afdal bagi lelaki adalah botak, cukur bagi habis. Janganlah kita sayang-sayang rambut kan. Biasa anak muda kita lah, dia sayang, takut balik Malaysia esok kena golak dengan orang, botak kan. Tapi yang afdalnya adalah cukur. Kalau orang yang tak ada rambut nak buat macam mana? Cukuplah dengan dia lalukan pisau, maka selesai. Bukan pergi tarah tuan-tuan, lalukan saja, buat isyarat sahaja, sekadar untuk mengambil sunnah. Okey, selesai bab rukun dalam haji. Yang keenam,
tersebut oleh pengarang adalah tertib pada kebanyakan rukun. Itu rukun yang ke-6. Maksudnya haji itu mestilah ada tertib, tapi bukan semua daripada rukun, kebanyakan. Contoh dia apa? Contoh dia, sebelum nak tawaf mesti wukuf di Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nak sa'i mesti tawaf dahulu. Itu tertib dia, tak boleh langgar. Kalau dilanggar maka tak sah. Maka itulah disebut sebagai tertib pada kebanyakan rukun, bukan pada kesemua rukun. Okey. Dan waktu bercukur pula, bilakah waktu bercukur? Waktu bercukur adalah mula daripada pertengahan malam 10 Zulhijjah. Tak sah kita cukur sebelum kita wukuf di Arafah. Belum wukuf dia dah bercukur, maka tak sah. Dia mesti tertib. Okey, selesai berkenaan dengan rukun. Mereka kata pengarang semua ini adalah rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Yang kita sebut tadi, semua yang atas tadi adalah merupakan rukun juga bagi umrah kecuali wukuf di Arafah. Sebab umrah tak ada wukuf di Arafah. Cuma kalau nak pergi Arafah bolehlah, kan tuan-tuan pergi melakukan haji saja nak berhenti ke Arafah ambil gambar, boleh tak? Boleh, tapi dia bukan dikira sebagai wukuf kerana haji umrah tidak ada wukuf di Arafah. Semua rukun ini mempunyai syarat-syarat yang mesti dijaga semasa mengerjakannya. Maka darilah syarat-syarat yang kita sebut, itu semuanya mesti dijaga. Kemudian haram ke atas orang yang berihram perkara-perkara berikut. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang berihram. Yang pertama, memakai wangian, sama ada pada badan ataupun pakaian, maka haram untuk dia seseorang yang berihram memakai wangian. Cuma sebelum daripada kita melaksanakan, sebelum kita nak masuk, nak berniat ihram, kita disunatkan untuk memakai wangian sebelum nak berihram. Cuma dalam mazhab Syafi'i, walaupun orang yang dia pakai minyak wangi dia dekat pakaian ihram, kemudian dia niat ihram di miqat, masuk melaksanakan haji, bau masih ada, dia punya haji tetap sah. Kerana bau tadi sebelum daripada dia berniat ihram. Cuma sebaiknya tak payahlah kita letak minyak wangi di pakaian. Sebab apa? Kalau kita letak minyak wangi di pakaian, kemudian kita buka pakaian ihram kita, kita pakai semula, maka ketika itu dah melanggar perkara yang diharamkan ketika seorang berihram. Sebab dia dah dibuka. Ataupun wangian yang kita pakai itu melekat pada pakaian yang lain, dan pakaian itu jadi minyak wangi, jadi wangi, maka pada ketika itu pun kita dah dikira melanggar pantang larang ketika melakukan haji. Jadi sebaiknya cukuplah dengan hanya kita pakai wangian di badan, sebab dia mudah hilang. Bila beluh nanti dia akan hilang. Dan begitu juga dengan deodorant. Kan ada orang kata, Ustaz, deodorant tak apalah Ustaz, berbau lah ketiak Ustaz. Deodorant pun tak boleh ketika berihram, dia dikira sebagai wangian. Yang kedua, menyapu minyak di kepala dan janggut. Ini juga dilarang untuk seorang yang berihram. Dia sapu pula minyak rambut, sama ada di kepala ataupun di janggut. Tapi kalau shampoo tak ada masalah. Okay, shampoo boleh walaupun ketika berihram. Yang ketiga, potong kuku dan bulu. Okay, sama ada kuku tangan ataupun kaki, maka haram untuk kita potong kuku ataupun cabut bulu dan rambut. Begitu juga dengan rambut dia. Cuma kalau olah rambut ataupun bulu itu gugur dengan sendirinya, maka dia tidak dikira melanggar pantang larang. Dan begitu juga dengan kuku yang tercabut. Ada orang mungkin dia berjalan terlalu jauh, akhirnya kuku dia tercabut, maka pada ketika itu pun dia tidak dikira kerana dia adalah tercabut. Yang berdosa dia pun dia sengaja cabut kuku ataupun dia ketik kuku dia, maka pada ketika itu dia telah melakukan perkara yang diharamkan seseorang itu ketika berihram. Okey. Seterusnya yang keempat, bersetubuh. Okey, ini juga haram bagi seorang yang berihram bersetubuh bersama dengan isteri. Dan dalam kitab yang lain ulama sebut dalam mazhab Syafi'i, muqaddimah pun dikira haram. Muqaddimah jima'
itu pun adalah haram. Yang kelima, melakukan akad nikah. Sama ada dia yang bernikah menikah dengan orang lain, kedua-duanya adalah dilarang. Cuma yang benar dia apa? Cuma yang dibolehkan dia menjadi saksi untuk perkahwinan, itu sahaja dibenarkan. Dia tak melakukan perkara yang haram. Selain daripada itu, dalam perkahwinan dia adalah diharamkan. Yang keenam, memburu haiwan buruan darat yang halal dimakan. Ini larangan bagi seorang yang berihram untuk memburu binatang yang di darat. Ustaz, kalau binatang di laut boleh tak? Boleh. Contoh, sebelum kita nak sampai ke Mekah, kita ikut jalan air, kita pun mancing dalam laut atas kapal, dapat ikan, maka dibenarkan. Walaupun ketika itu kita dah lepas daripada miqat, kita dibenarkan kerana dia bukan haiwan darat. Yang haram dia hanyalah haiwan darat yang diburu, dan haiwan tersebut adalah haiwan yang boleh dimakan. Kalau haiwan itu bukan haiwan yang dimakan, kita bunuh, maka dia taklah dimasukkan sebagai perkara yang dilarang untuk dilakukan ketika seseorang itu berihram. Sebab itu kita sebut binatang darat yang halal dimakan. Selain daripada itu, maka dia tak dikira haram. Begitu juga haram kalau dia sergah binatang itu. Dia tak buat apa-apa, dia sergah binatang tu. Binatang tu pun terperanjat, dia melompat, jatuh lompat, mati contoh dia. Maka pada ketika itu pun haram hukum dia, dan dia kena bayar dam. Okey. Yang ketujuh, haram ke atas lelaki menutup kepala dan memakai pakaian berjahit. Untuk bagi lelaki, haram bagi dia menutup kepala, walaupun dia tutup kepala dia guna inai, ataupun dia tutup guna tanah ke apa yang tebal. Seumpama menutup, maka pada ketika itu haram hukum dia. Tak boleh menutup dengan sesuatu apapun. Walaupun dia daripada kecil tak pernah buka kopiah, tak pernah buka serban, ketika buat haji kena buka, tak boleh tutup. Dan memakai pakaian yang berjahit. Pakaian berjahit kita kena faham, bukanlah maksud pakaian yang berjahit itu pakaian yang ada jahitan. Pakaian yang berjahit ini maksudnya apa? Dua kain yang disambungkan dengan jahitan, itu diharamkan untuk seseorang pakai ketika dia berihram. Adapun pakaian yang dijahit itu tak haram. Contoh dia apa? Contoh dia kain ihram tu dia berbulu-bulu. Mau rumah tukang jahit, bila nampak bulu-bulu dia kata, "Meh lah dia jahit lah." Gimeh dia tengok dia pun jahit sikit supaya tak berbulu, jahit tepi tu. Kalau kita sebut sebagai jahit tepi lah. Saya tahu sebab mak saya tu tukang jahit kan. Nama dia jahit tepi tu apa? Supaya kain tak berbulu. Okey. Boleh tak jahit tepi tu? Jahit tepi tu boleh. Selagi mana jahit itu tidak menyambungkan di antara dua kain. Okey. Contoh yang menyambungkan dua kain apa? Contoh itu kain pelekat, seluar, itu kan disambungkan di antara dua kain. Maka pada ketika itu haram untuk dipakai oleh lelaki yang sedang berihram. Yang ke-8, haram ke atas wanita menutup muka dan memakai sarung tangan. Ini haram kepada wanita untuk tutup muka, walaupun dia pakai purdah daripada kecil. Ustaz, muka saya tak pernah dinampak oleh seorang lelaki pun Ustaz. Boleh tak Ustaz saya pakai purdah ketika menunaikan haji? Tak boleh. Haram untuk dia menutup wajahnya ketika dia melaksanakan haji. Semua ulama sebut apa? Kalau dah seseorang itu dia terlalu cantik, sehingga kalau dah dia tak tutup muka, dia akan timbulkan fitnah ketika orang buat tawaf. Orang tak jadi buat tawaf pandang dia, sibuk pandang dia contohnya. Maka pada ketika itu ulama kata apa? Boleh untuk dia buat apa? Dia letakkan kayu, contoh kayu di depan, dan kain itu ditutup di depan. Dia tak tutup muka, dia tutup, letak kain di hujung kayu ini, papan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, mungkin tuan-tuan akan nampak beberapa orang yang buat benda lain. Benda ini diajar oleh ulama untuk orang yang memang kalau dibuka timbul fitnah. Tapi biasanya tuan-tuan tak adalah sampai macam tu, kan? Janganlah kita terlalu syadid sampai tak nak buka langsung, sebab dia menyusahkan. Buka untuk wanita, dan tak boleh juga perempuan pakai sarung tangan. Okey, selesai berkenaan dengan perkara yang diharamkan ketika berihram.
Orang yang melakukan sesuatu daripada perkara yang diharamkan ini berdosa dan wajib bayar kafarah. Jadi apa semua perkara 8 yang di atas, kalau dilakukan taklah menyebabkan ibadah ataupun haji dia terbatal, dia cuma berdosa dan dia kena bayar kafarah. Bersubuh mengakibatkan lebih daripada itu, ia merosakkan ibadah haji dan umrah. Cuma kalau bersubuh yang mengakibatkan lebih daripada itu, maka haji dia terus menjadi batal, sama ada haji ataupun umrah. Tadi kita sebut selain daripada bersetubuh di atas, maka dia tak batal. Tapi kalau dah sampai bersetubuh, maka pada ketika itu haji dia batal dan dia kena ulang balik haji tersebut. Wajib mengqadahnya segera dan wajib juga menyempurnakan apa yang telah rosak itu. Bila seseorang itu dia dah bersama dengan isteri dia, ketika dalam keadaan dia berihram, maka dia wajib untuk bertahalul, selesaikan haji. Maksudnya apa, dia boleh terus balik dan dia kena qada pada tahun hadapan, tak boleh tunggu-tunggu. Dia kena qada secara segera. Okey, dan menyempurnakan apa yang telah rosak. Maksudnya apa yang belum dilaksanakan kena selesaikan. Seterusnya, wajib berihram pada masa dan tempat-tempatnya. Kewajiban dalam ibadah haji adalah 5 perkara. Ini adalah perkara yang wajib dalam haji. Yang pertama tadi, yang sebelum ini kita sebut adalah rukun. Apa beza rukun dan wajib? Rukun, kalaulah kita tak laksanakan, maka haji kita batal, tak sah, tak sempurna haji kita. Tapi kalau perkara wajib, yang 5 yang kita sebutkan ini, kalau tak dilakukan, haji dia tetap sah, tapi dia kena bayar dam. Okey, yang pertama apa dia? Bermalam di Muzdalifah. Oh, dia tak masukkan mikot dia. Bermalam di Mina. Yang pertama sepatutnya adalah mikot, niat di mikot. Itu yang pertama dalam perkara wajib dalam ibadah haji. Mikot ada 2, ada nama dia mikot zamani, ada nama dia mikot makani. Mikot zamani ni apa? Mikot tempoh melaksanakan haji. Mikot zaman di masa. Jadi bilakah mikot tempoh zaman haji? Tempoh dia adalah daripada mulanya Syawal, saat masuknya 1 Syawal, sehinggalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu adalah tempoh untuk seseorang itu berniat. Tak boleh dia niat daripada Ramadan, dia pergi haji time Ramadan, dia pun niat nak buat haji, tak sah haji. Dia mesti mula daripada bulan Syawal sehinggalah 10 hari dalam bulan 10 hari awal dalam bulan Zulhijjah. Itu mikot zaman. Yang kedua nama dia mikot makani, mikot tempat. Mikot makani ini adalah tempat seseorang itu kena berniat. Ada beberapa mikot yang disebutkan oleh baginda SAW. Antaranya yang pertama adalah Zulhulaifah. Dan ini adalah tempat yang paling afdal, kerana di sanalah Nabi SAW pernah berniat haji. Kan? Nabi SAW berniat melaksanakan haji hanya sekali selepas daripada baginda berhijrah ke Madinah. Walaupun ada sebelum itu, sebelum berhijrah, Nabi pernah melakukan haji beberapa kali. Cuma kaifiat haji itu kita tak tahu bagaimana kaifiat. Tapi dikatakan bahawa Nabi pernah melakukan haji beberapa kali sebelum berhijrah ke Madinah. Tapi haji yang dilaksanakan, yang kita amalkan hari ini, dilakukan oleh baginda selepas daripada hijrah pada tahun ke-10 hijrah, yang dikenali sebagai Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi SAW. Jadi Nabi daripada Madinah, Nabi berniat ketika mana sampainya di Zulhulaifah. Sekarang nama dia Bi'rul Ali, kan? Dia dah tak panggil Zulhulaifah, dia dikenali sebagai Bi'rul Ali. Jadi di situ adalah tempat untuk berniat jika seseorang itu daripada arah Madinah. Kalau orang itu daripada Madinah, maka tempat mikot untuk dia berniat ihram itu bila dia sampai di Zulhulaifah ataupun di Bi'rul Ali. Yang kedua, Al-Juhfah. Juhfah ini
adalah miqat tempat berniat bagi orang yang daripada arah Syam, daripada Syria, daripada Lubnan. Maka orang pergi, mereka daripada Syam, daripada Lubnan, daripada Syria, mereka akan berniat miqat di Al-Juhfah. Yang ketiga, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ini adalah tempat miqat bagi mereka yang daripada Najd, daripada Hijaz, daripada Najd di Yaman, ataupun kita lah Malaysia. Kita daripada Malaysia, biasanya kita akan berniat di Qarnul Manazil. Kalau kita flight terus ke Makkah, kalau flight ke Madinah, kita akan niat di Zulhulaifah bin Ali. Tapi kalau kita daripada Malaysia flight, kita akan berniat miqat di Qarnul Manazil. Biasanya bila sampai di Qarnul Manazil, pilot akan cakap, tuan-tuan boleh niat ihram sekarang kerana kita telah menepasi miqat di Qarnul Manazil. Yang keempat, nama dia Yalamlam. Ada orang baca Yalamlam, Yalamlam. Tempat miqat bagi mereka yang daripada arah Yaman. Dan begitu juga orang yang daripada Malaysia yang mengikut jalan air, jalan laut. Kalau orang daripada Malaysia ikut jalan laut, maka miqat untuk dia berniat ihram adalah di Yalamlam. Dan yang terakhir, Zatul Irq. Zatul Irq ni daripada orang belah Iraq. Orang Iraq dia akan berniat di Zatul Irq. Jadi ini adalah tempat-tempat miqat makani, tempat-tempat untuk seseorang itu berniat ihram. Kemudian barulah yang pertama yang pertama sebut, bermalam di Muzdalifah. Itu antara perkara yang wajib. Wajib untuk bermalam di Muzdalifah. Okey, malam bila Ustaz? Malam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah, lepas selesai berwukuf di Arafah. Okey. Kemudian yang kedua, setelah bermalam di Muzdalifah, kita akan buat apa? Kita akan melontar jamrah Aqabah. Itu yang nombor 3. Okey. Kalau ikut susunan rukun. Cuma kalau ikut daripada praktikal dia, kita akan bermalam di Muzdalifah. Kemudian pada 10 Zulhijjah, lepas itu tawaf, maka kita akan bermalam di Muzdalifah. Dan malam di Muzdalifah itu kita akan kumpul batu untuk melontar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Lepas terbit je matahari pada 10 Zulhijjah, maka pada ketika itu kita dah boleh untuk melontar jamrah Aqabah. Kemudian barulah pada keesokannya, pada 11, 12, 13 kita akan bermabit di Mina. Itu yang nombor 2. Orang sebut bermalam di Mina selepas daripada melontar jamrah Aqabah. Jadi bermalam di Mina adalah pada 11, 12, 13, 10 Zulhijjah tadi kita dah berada di Muzdalifah dan kita melontar jamrah Aqabah. Untuk malam ke-11, 12, ke-13 kita akan bermalam di Mina. Dan pada siangnya kita akan melontar jamrah yang 3, Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Maka itu adalah 3 jamrah yang kita akan melontar daripada 11, 12 hinggalah 13 Zulhijjah. Cuma kalau ada orang yang dia ada hal, ada masalah ataupun dia kena segera pulang, kalau dia buat untuk melontar 11 dengan 12 Zulhijjah pun, maka dia dah dikira sah, walaupun dia tak sampai kepada 13 Zulhijjah. Jadi pada 12 Zulhijjah, sebelum masuk maghrib 13 Zulhijjah, dia dah boleh balik. Nama dia nafar awal. Kalau dia habis sampai ke 13, nama dia nafar sani. Okey. Dan dalam bab melontar itu ulama bincang dengan saya pandang mereka. Cuma tak sempat nak bincang dalam pengajian ini. Antaranya apa? Batu yang digunakan untuk berbaling itu mestilah batu yang sederhana. Jangan dicari batu yang paling besar. Dia orang dengan setan. Kau ni setan kan, cari batu kau siap kau cari batu paling besar. Tapi baling ni, maka tak boleh. Sebaiknya kita gunakan batu yang sederhana. Janganlah pula terlalu kecil sampai baling pun tak bergerak. Lepas tu aku pergi batu yang sederhana. Ustaz, boleh tak saya guna kayu? Ataupun saya guna besi? Ustaz, batu tak kuat sangat, masa saya guna besi mesti membengkak kalau saya tak ada kata. Boleh tak guna besi? Tak boleh. Dia mesti guna batu. Tak boleh guna selain daripada batu.
Dan batu itu mestilah sebanyak berapa biji? 7 biji. Dan 7 biji mestilah dibaling satu-satu. Jangan dibaling sampai orang dah biji semua 7 dibaling sekali. Tak sah. Dia mesti baling satu persatu. Dan tak boleh ada jarak yang terlalu lama. Dibaling satu dia burak kawan tu. Dah tu saya tak ingat kata dia burak, dia cerita lama-lama, kemudian baru baling kedua. Tak boleh. Makruh dia kena berturutan 7 biji itu dibaling. Dan batu itu juga mesti masuk dalam kawasan jamrah. Tak boleh luar. Dia baling daripada jauh konon kepada kawan. Tak masuk dalam itu, maka tak sah. Kena ambil batu yang lain balik untuk gantikan batu yang tak masuk tersebut. Okey. Itu untuk berkenaan dengan jamrah. Panjanglah perbincangan dia, ulama bincang tentang perkara-perkara yang sunat ketika melontar jamrah. Antaranya apa? Kita sunat juga untuk berdoa. Bila dah selesai untuk 3 jamrah, kita dah selesai jamrah pula, maka pada ketika itu sunat untuk kita berdoa. Dah habis balik 7 batu, kita tepi sikit, kita berdoa minta apa yang kita inginkan. Kemudian sambung untuk melontar jamratul wusta. Selesai jamratul wusta, berhenti kejap, kita duduk tepi, doalah apa yang tuan nak. Kemudian jamratul aqabah yang ketiga. Dan jamratul aqabah lepas tu nama kata dah tak sunat dah doa. Sunat dia apa? Sebelum jamratul aqabah dan sebelum jamratul wusta. Itu antara tempat-tempat sunat dan tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tawaf wada. Jadi tawaf wada ini sebagian ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i pun berlaku khilaf. Apakah hukum tawaf wada? Cuma sebagian ulama kata dia adalah sunat makan, sebagian kata dia adalah wajib. Menurut pengarang dia adalah merupakan wajib. Cuma kalau ada wanita yang didatangi haid ataupun ada sebarang keuzuran sehingga tidak mampu untuk melakukan tawaf wada, maka dia tidak menjadi wajib untuk dia melakukan tawaf wada. Maka itulah tuan-tuan secara ringkas tuan, kalau kita nak bincang secara mendalam, dia tak akan cukup 1 hari tuan. Paling kurang 10 hari kita bincang daripada awal sehingga akhir. Cuma yang wajib inilah yang pengarang sebut, yang wajib untuk kita faham. Cuma yang sunat-sunat itu mungkin tuan-tuan akan hadiri sebelum tuan-tuan melaksanakan haji. Nanti kan ada kursus haji, kursus umrah biasanya akan dibincangkan tentang perkara yang sunat dan saya panjang lebar tentang pelaksanaan haji. Ini terakhir. Yang terakhir, haiwan buruan dan tumbuhan 2 tanah haram adalah haram sama ada ke atas orang yang berihram atau tidak. Beza antara 2 tanah haram tersebut adalah di Mekah wajib bayar fidyah. 2 tanah haram maksudnya apa tuan? Mekah dan Madinah. Kedua-dua tanah tersebut haram untuk seseorang itu buru binatang ataupun cabut tumbuhan. Ini untuk mereka yang melakukan haji ifrad. Kalau haji tamattu itu tak ada masalah. Sebab apa? Kita sebut haji tamattu, bila dia selesai sahaja umrah, maka dia dah tak ada apa-apa kewajipan. Dia boleh buat perkara-perkara yang sebelum tak haram sebelum dia melakukan haji nanti pada 9 Zulhijjah. Okey, untuk selain itu contohnya haji ifrad yang dia dah memang niat ihram pada awal, maka pada ketika itu haram ketika dia berada di Madinah untuk dia mencabut tumbuh-tumbuhan ataupun memburu binatang daratan yang halal dimakan. Wallahu a'lam tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak tentang bab haji, dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk bab berkenaan dengan muamalat, bab yang agak kritikal, bab yang agak sukar untuk kita pelajari. Bukan tuan-tuan, ustaz-ustaz pun boleh kalau nak belajar bab muamalat, kerana istilah-istilah yang sukar dan perbahasan yang detail. Cuma insya-Allah kita cuba semampu baik untuk kita bincang berkenaan dengan bab muamalat. Kita akan bincang apakah beza di antara takaful dengan insurans biasa. Itu sama, bayar pun sama, dapat pulangan pun sama. Apa beza dia? Kenapa yang ni haram, yang ni halal? Macam tu juga dengan bank Islam dengan bank bukan Islam. Kenapa bank Islam halal, bank bukan Islam haram? Bank bukan patut syariah, dia kata haram. Pinjam duit sama je, bayar pun sama je. Kenapa ini haram, kenapa ini halal? Nanti kita akan bincang pada minggu next kan, Imam? Minggu depan kita ada program dengan Avenue kan?
Ini minggu lagi 1 insyaAllah kita akan jumpa untuk pengajian yang seterusnya. Cubalah tuan-tuan semampu habis untuk khatam kitab. Tak banyaklah, lepas ini lagi mudah, lepas malam kita akan masuk ke tasawuf yang cukup simpel. Allah alam tuan-tuan, saya mohon maaf jika terkasar bahasa atau salah bicara. Yang bagi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita agung majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه يصلي الله